tidak sama dengan ibadat di bulan-bulan yang lain. Yang mana di bulan Ramadan Allah Ta'ala mengajar kita agar mujahadah, melawan nafsu kita. Dengan kita melawan hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, kita mengurangkan tidur, kita kurang bercakap, kita memperbanyakkan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat dan seumpamanya. Dalam waktu yang sama kita banyak duduk di masjid-masjid menunaikan ibadat, dan Allah Ta'ala memberi satu ibadat solat sunat yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain, yakni sembahyang sunat tarawih ataupun dikenali dengan sembahyang sunat malam. Maka beruntunglah sesiapa yang melakukan amal ibadat dengan bersungguh-sungguh. Dan mari kita muhasabah diri kita, kerana ini Ramadan akan berlalu, tidak lama lagi akan berlalu meninggalkan kita. Adakah kita golongan orang yang awalnya bersungguh, pertengahan ia semakin kurang bersungguh, lalu yang akhir Ramadan kita lagi tidak bersungguh? Ataupun kita termasuk di kalangan orang yang awalnya bersungguh, pertengahan lagi bersungguh, dan apabila akhir Ramadan lagi-lagi kita bersungguh? Kalaulah begitu, maka berita gembiralah pada orang yang bersungguh-sungguh melakukan amal ibadat. Ingatlah firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh untuk berjalan kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Allah Ta'ala akan memberi hidayat kepada mereka. Di bulan Ramadan Allah Ta'ala menyatakan, wahai hamba-Ku, apa yang kamu inginkan aku kabulkan, aku tunaikan. Doa-doa kamu aku mustajabkan. Doa taubat kamu aku terima. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka gembira kepada hamba-Nya yang datang kepadanya. Disebut di dalam hadis, seandainya satu hamba itu berjalan kepada Allah, Allah datang kepadanya berlari. Kalau dia datang kepada Allah satu jengkal, Allah Ta'ala datang kepadanya satu hasta. Kalau dia datang kepada Allah satu hasta, Allah datang kepadanya satu depa. Demikianlah Allah lebih suka, lebih cepat kepada kita, ingin mengampunkan kita sebelum kita meminta ampun. Oleh kerana itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila kita berjaya melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Namun jangan kita tidak muhasabah diri kita. Hendaklah kita muhasabah, adakah Ramadan yang telah kita menjalani ibadat pada tahun ini, cuba kita bandingkan dengan tahun lepas. Adakah tahun ini lebih baik daripada tahun lepas? Kalau tahun ini lebih baik daripada tahun lepas, maka kita termasuk orang yang beruntung. Dan kalaulah tahun ini kita memang dia tidak ada tahun yang dapat menandingi dengan tahun ini, tahun inilah yang paling kuat kita beribadat, maka berita gembira, kamu adalah orang yang berjaya. Namun kalaulah kita ini rasa lebih kurang saja tahun lepas dengan tahun ini, maka hendaklah kita muhasabah dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala sampaikan kita Ramadan yang akan datang, dan kita berazam bersungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita renung kembali, ada ibadat yang kita tidak mampu laku di bulan lain, tapi Allah Ta'ala beri boleh dilakukan di bulan Ramadan. Mungkin di bulan yang selain pada Ramadan kita tak banyak baca Quran, tapi rasa keinginan nak membaca Quran di bulan Ramadan itu lebih kuat, maka boleh jadi bulan Ramadan lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain. Dan sebelum daripada itu, ada di kalangan kita yang susah untuk bangun subuh, sembahyang subuh berjemaah, tapi di bulan Ramadan Allah Ta'ala pemudahkan kita boleh sembahyang subuh. Ada yang sebelum pada bulan Ramadan kita susah untuk bangun tahajud, tapi ada di bulan Ramadan Allah Ta'ala pemudahkan kita menjalani ibadat solat tahajud. Maka dengan sebab itu tidak hendaklah kita bersyukur apabila kita diberi oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan kita mampu melakukan amal ibadat walaupun tidak banyak. Namun jangan merasa puas, jangan merasa cukup, jangan merasa sudah maknanya kita sudah padang dengan amal ibadat. Maka muhasabahlah, hendaklah sentiasa seseorang itu memikirkan, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka masuknya bulan Syawal, malaikat akan datang di tepi-tepi jalan, di kampung-kampung, di bandar-bandar. Mereka berada di sudut-sudut, lalu mereka mengucapkan tahniah.
tahniah kepada orang yang berjaya melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat mendoakan kepada orang yang berjaya melakukan amal ibadat, lalu dia mengatakan hazal yaumul jaizah. Hari ini adalah hari mendapat hadiah. Hadiah yakni hari raya Syawal, 1 Syawal, hari orang itu mendapat hadiah daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang bekerja, apabila dia bekerja dapat gaji, boleh jadi 1 hari bulan dapat gaji, maka itulah gaji yang dia usaha sebulan Ramadan tadi. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, beritahu kepada mereka, hazal yaumul jaizah. Kita tidak mendengar, tapi siapa yang memberitahu kepada kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa malaikat mengucapkan tahniah kepada orang-orang yang ahli ibadat di bulan Ramadan, dan Allah membahagi-bahagikan pahala kepada orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu bersyukurlah kita kepada Allah Taala. Maka Ramadan akan meninggalkan kita, maka akan masuk bulan Syawal, bulan yang kita akan menjalani ibadat sebagaimana bulan-bulan yang lain. Maka kata ulama, cuba kamu muhasabah ketika mana kamu sembahyang di hari raya. Ketika mana pagi-pagi kita pun keluarlah ke masjid, berkumpul beramai-ramai di masjid untuk melakukan amal ibadat, maka hendaklah kita memikirkan satu hari nanti kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan membentangkan segala amal ibadat kita. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimul ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, satu hari nanti manusia akan menemukan kematian, maka dia akan bertemu dengan Allah yang Maha mengetahui alam ghaib syahadah. Maka pada hari itu Allah Ta'ala membentangkan segala amalan-amalan. Maka beruntunglah orang yang beramal dengan amal saleh. Hari ini mungkin kita tak rasa apa-apa, kita sembahyang tak banyak pun tidak rasa apa-apa, tapi satu hari nanti, hari yang dipanggil Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Orang ahli ibadat pun menyesal. Bagaimana kita yang bukan ahli ibadat ini lebih-lebih lagi dah menyesal. Oleh kerana itu Saidina Umar ada menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hitunglah, hisablah diri kamu sebelum kamu dibangkitkan, dihisab di hadapan Allah. Kata Saidina Ali karamallahu wajhah, al-yaum amalun bila hisab wa dan hisabun bila amal. Hari ini kita beramal tidak dihisab lagi di hadapan mata kita. Dan besok hari hisabun bila amal, besok hari kamu akan dihisab, maka tidak ada lagi amal. Ketika ahli-ahli syurga ditunjukkan syurga kepada mereka, begitu nikmat yang begitu besar, lalu ahli syurga merasakan tidak padan, dia mendapat balasan yang hebat, sedangkan amal ibadatnya sedikit. Lalu dia meminta kepada Allah Ta'ala, lalu mereka ahli syurga berkata, ma abadnaka haqqa ibadatika. Ya Allah, aku tidak beribadat bersungguh-sungguh semasa aku hidup di atas muka dunia. Kami tidak sebenar-benar beribadat kepadamu, ya Allah. Ma abadnaka, tidak kami ibadat kepada engkau, haqqa ibadatika, sebenar-benar ibadat, ya Allah. Izinkan aku sujud, izinkan kami ahli-ahli surga sujud kepadamu. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, hari ini bukan hari ibadat, hari di dunia sahaja. Rugi manusia masa di atas muka dunia tidak mahu beribadat. Allah suruh beribadat, Allah tawaran berbagai-bagai tawaran yang begitu hebat, tapi manusia tidak memikirkan, manusia tidak mengambil iktibar. Lalu ahli syurga mohon kepada Allah, izinkan kami sujud. Allah Ta'ala mengatakan, hari ini bukan hari ibadat, hari ini tidak ada sujud, hari ini adalah hari balasan, yaumul jaza, hari pembalasan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang baik. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallazina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ketahuilah, orang yang melakukan kejahatan daripada satu kejahatan lalu berterusan kejahatan bila lakukan, maka dia adalah ahli neraka. Wal iyazubillah. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita
kita daripada azabnya, dan orang yang duduk dalam ahli neraka itu kekal di dalamnya. Dan orang yang beramal dengan amal yang saleh, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang beramal dengan amal saleh, maka mereka akan duduk dalam syurga, kekal mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita inginkan tempat yang baik, apabila kita inginkan keuntungan yang besar, tidak dapat tidak, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pergi sembahyang hari raya, kita pun berkumpul. Bila kita berkumpul, kita ingat satu hari kita akan berkumpul. Dan ada orang yang pergi sembahyang hari raya, ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan. Maka demikianlah di padang mahsyar nanti, ada orang yang berjalan pergi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan berkenderaan, ada yang pergi dalam keadaan berjalan kaki, ada yang pergi dalam keadaan mengesok. Maka mengikut amalan masing-masing semasa hidup di atas muka dunia. Maka sesungguhnya kehidupan hanya sekali sahaja, kematian hanya sekali sahaja. Namun pembalasan oleh Allah Ta'ala adalah pembalasan yang hanya sekali sahaja, tidak lagi diberi kehidupan untuk melakukan amal yang soleh. Ketika itu manusia mengatakan, farji'na na'mal amalan soleha inna mukinu, ya Allah kembalilah kami di atas muka dunia, kerana sesungguhnya kami akan beramal dengan amal saleh, dan hari ini kami yakin kepadamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala mengatakan tidak ada lagi kembali kepada Allah kembali di atas muka dunia untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam keadaan orang yang beramal soleh itu mereka untung. Maka kita boleh melihat ada orang yang berseri-seri wajahnya, ada orang yang wajahnya gelap gelita. Orang yang berseri-seri itu mereka mendapat cahaya. Daripada mana cahaya? Setiap amal soleh yang kita lakukan di atas muka dunia, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, mendatangkan cahaya. Cahaya di dalam kubur, cahaya ketika mana kita hidup atas muka dunia, wajah bercahaya, hati menjadi tenang. Ataupun bila kita mati, maka dalam kubur bercahaya dengan berkat amal soleh yang dilakukan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Dan kemudian bangkit daripada kubur, kemudian pergi di padang mahsyar, maka dalam keadaan bercahaya. Maka Allah Ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, akan berlaku satu hari ada orang yang Allah Ta'ala cahayakan wajah, dan ada orang yang Allah Ta'ala gelapkan wajah. Maka dalam keadaan macam itu, kita kena muhasabah diri kita dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah memberi kita amal ibadah kepada Allah, dan kita akan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita, akan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kerana apa yang diceritakan oleh Rasulullah tentang akhirat, itulah perkara yang benar. Itu pasti akan berlaku, dan segala amal yang kita lakukan ini akan ditunjuk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kalau orang itu beramal-amal yang soleh, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, moga semua yang ada di dalam masjid ini, juga ahli keluarga kita, semua yang mendengar ini, moga-moga Allah mengurniakan segala kelebihan yang Allah Ta'ala tawarkan di bulan Ramadan. Walau bagaimanapun kita diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah kita bersyukur, lebih-lebih lagi di pagi raya. Jangan kita tinggal sembahyang sunat hari raya, mandi sunat hari raya, memakai wangi-wangian, makan terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Pergi ke masjid dalam keadaan melalui jalan yang lain, balik jalan yang lain. Ketika bertemu dengan orang, ucap tahniah, dan apabila sahaja bertemu dengan orang, maka salinglah bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Sembahyang hari raya, kemudian mendengar khutbah, bermaaf-maafan, ziarah menziarahi, dan dalam waktu yang sama tidak meninggalkan ibadat. Jangan sembahyang lewat di hari raya. Sembahyanglah di awal waktu. Cuba kita istiqamah dalam sebagaimana kita di bulan Ramadan. Setiap waktu ada di masjid, setiap waktu sembahyang berjemaah. Begitulah juga dengan hari raya. Pada pagi Syawal, tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah ketika mana kita pergi ke masjid, khuzu zinatakum inda kulli masjid,
maka ambillah kamu perhiasan-perhiasan yang indah-indah ketika mana kamu pergi ke masjid. Maka Nabi SAW ada pakaian yang khas untuk dipakai pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Setiap kali hari raya Nabi akan pakai pakaian ini, pakaian hari raya Aidilfitri. Pakaian ini digunakan pada hari raya Aidil Adha. Setengah pendapat mengatakan digunakan juga pada sembahyang Jumaat. Maka digalakkan kita memakai pakaian baru. Kenapa disuruh pakai pakaian baru? Sebenarnya untuk menzahirkan kita kesyukuran di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apabila sempurna hari bulan Syaban, maka kamu ini besarkanlah Allah. Takbirlah banyak-banyak, membesarkan Allah. Ucapkan takbir di atas apa yang Allah tunjuk kepada kamu, di atas apa yang Allah memberi hidayat kepada kamu. Maka dengan itu kita disuruh bertakbir, membesarkan Allah, membesarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat Allah yakni sembahyang berjemaah. Mendengar azan berkumandang, bersegera pergi ke masjid. Fas'au ila zikrillah. Segeralah kamu ke masjid apabila mendengar azan, dan sembahyang berjemaah dalam waktu yang sama. Belanjalah harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Gembirakan orang-orang miskin, gembirakan anak-anak kecil. Katanya ulama di dalam kitab Jawhar Mauhub wa min bihatil qulub, sesiapa yang menggembirakan ahli keluarga, anak-anak kecil, jiran tetangga, maka Allah akan luaskan rezekinya pada tahun itu. Maka gembirakan anak kecil, gembirakan orang-orang yang fakir, gembirakan orang-orang yang miskin. Satu hari Nabi SAW berjalan, lalu kelihatan ada satu orang budak, seorang budak yang sedang menangis di tepi jalan. Lalu Nabi SAW menghampiri budak itu, lalu bertanya, wahai anak, kenapa engkau menangis? Lalu anak itu dalam keadaan menangis, kepalanya menghadap ke tanah, tidak melihat siapa yang bercakap dengannya, hanya mendengar suara yang lembut daripada seorang lelaki yang indah akhlaknya. Wahai anak kecil, wahai budak, kenapa engkau menangis? Lalu anak kecil itu berkata, sungguh dahulu saya telah kehilangan ibu, hari ini saya kehilangan ayah, saya tidak ada lagi yang tempat pergantungan. Hari ini saya tidak ada apa untuk dimakan, hari ini saya tidak ada apa untuk dipakai. Lalu Nabi SAW merasa kasihan kepada anak kecil ini. Lalu dalam keadaan macam itu, Nabi SAW berkata, wahai anak, adakah kamu gembira seandainya ayah kamu itu Rasulullah, ibu kamu adalah Siti Khadijah? Mendengar kenyataan itu, barulah anak itu mendongakkan kepalanya, melihat siapa yang mengucap perkataan itu. Ternyata yang mengucap itu manusia yang paling indah akhlaknya, baginda SAW. Lalu anak itu berkata, mana tidak, apabila ayahnya itu Rasulullah, ibunya Siti Khadijah, sudah pastilah dia gembira. Lalu Nabi SAW menyantungi anak yatim ini. Maka dibawa anak yatim ini, memberitahu pada Siti Khadijah, pakaikan pakaian yang indah kepadanya. Maka gembiralah anak yatim itu. Maka demikianlah Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, takutlah kamu di dalam sembahyang, takutlah kamu di dalam sembahyang, takutlah kamu di dalam sembahyang. Ittaqullah fi salah, ittaqullah fi salah, ittaqullah fi salah, ittaqullah fi ma aidikum. Maka wa ma malakat aidikum, takutlah kamu kepada apa yang ada di tangan kamu, apa yang ada daripada milik kamu, yakni hamba. Takutlah kamu dalam sembahyang, yakni jagalah sembahyang, jagalah sembahyang. Apabila kita ada di bulan Syawal, tetap jaga sembahyang sebagaimana kita jaga di bulan Ramadan. Jagalah kamu sembahyang, sembahyanglah awal waktu, sembahyanglah jemaah, jagalah rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nabi ulang 3 kali, jaga yang apa yang ada di tangan kamu, apa wama malakat aimanukum, yakni hamba yang kamu miliki. Nabi kata kepada para sahabat, ittaqullah fi dha'ifaini, maka jagalah kamu kepada 2 golongan yang lemah ini, yakni al-mar'atu al-malah was-sabiyul yatim. Maka Nabi mengatakan bahawa 2 yang lemah ini,
wanita yang kehilangan suami, atau anak kecil yang kehilangan ibu bapa ataupun ibu ataupun bapa. Maka Nabi menyantuni dua golongan ini dan Nabi menyuruh kita menjaga sembahyang. Maka demikianlah kita di bulan Syawal hendaklah kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Maka memakai baju baru bukan berbangga-bangga, tetapi memakai baju baru sebagai menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah, dan ini nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Wa amma ma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun nikmat-nikmat daripada Tuhan kamu, fahaddis, maka kamu nyatakan, kamu tunjukkan kesyukuran kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sahaja kita menyambut hari raya, fahamilah makna hari raya. Ketika mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah makan roti, tidak ada kuah, hanya makan roti saja. Lalu dia seorang sahabat berkata, "Ya Amirul Mukminin, hari ini hari raya, kenapa engkau hanya sekadar makan roti bila idam tidak ada kuah?" Sayyidina Ali mengatakan, adapun hari raya itu bukanlah hari raya yang bermaksud pakai baju baru, kenderaan baru, tetapi yang dimasukkan hari raya apabila aku tidak bermaksiat kepada Allah. Hari ini hari raya, ya, 1 Syawal hari raya, besok hari raya, kemarin hari raya. Hari raya adalah seseorang itu berjaya mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala tanpa melakukan maksiat kepada Allah. Maka katakan bahawa apabila masuk bulan Syawal, lalu orang bermaksiat pada Allah, Allah berkata, "Wahai hamba-Ku, kenapa engkau bermaksiat kepada Aku? Sedangkan di bulan Ramadan Aku telah mendidik kamu untuk mendekatkan diri kepada-Ku." Maka di bulan Syawal, apa Allah Ta'ala kata? "Sungguh engkau kembalilah kepada Aku menerima akan taubat kamu." Rupa-rupanya bukan bulan Ramadan saja Allah Ta'ala kata, "Wahai hamba-Ku, engkau taubat Aku terima." Bulan Syawal masih lagi Allah Ta'ala terima. Tetapi masuk bulan Syawal, kita jangan semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Usaha sedaya upaya, walaupun kita tidak berjaya meningkatkan ibadat sebagaimana bulan Ramadan, tetapi sekurang-kurang jangan kita termasuk orang yang menambahkan maksiat, yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hari raya yang kita raikan nanti, hari raya yang mengingatkan kita kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Allah memberi nikmat kepada kita, semakin kita dapat nikmat Allah, semakin ingat kita kepada Allah. Semakin diberi nikmat oleh Allah, semakin kita bersyukur dengan Allah Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Seandainya engkau bersyukur dengan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan tambah nikmat kepada kamu. Maka bersyukurlah dengan nikmat kesihatan. Betapa ramai orang yang tidak mampu puasa kerana sakit, maka kita diberi kesihatan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita boleh berpuasa. Betapa ramai orang yang kurang makan, tidak mampu nak makan, tetapi kita diberi kenyang oleh Allah Ta'ala, maka bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Dan apabila sahaja kita mendapat nikmat, sama ada nikmat itu nikmat kesihatan, nikmat itu nikmat lapang, nikmat itu nikmat rezeki, maka kita gunakan nikmat itu dengan jalan yang baik, dengan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah kita bulan Syawal Ramadan ini, masuk bulan Syawal. Masuk bulan Syawal itu dalam keadaan tidak ada pemusuhan di dalam hati kita. Nabi SAW menyatakan bahawa orang-orang yang melakukan ibadat di bulan Ramadan bersungguh-sungguh, Allah beri kelebihan dia. Allah Taala beri kelebihan dalam bulan Ramadan. Namun ada beberapa orang walaupun dia bersungguh-sungguh, dia tetap tidak dapat kelebihan Ramadan. Siapakah mereka? Yang pertama, orang yang ada mengekalkan minum arak. Siapa yang mengekalkan minum arak walaupun bulan Ramadan dia berpuasa, dia tidak bertaubat di bulan Ramadan, maka terhalang dia mendapat kelebihan. Dan yang kedua adalah orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Maka bulan Syawal ini bulan kemaafan. Jangan ada di kalangan masyarakat kita yang bermusuh dengan ibu bapa. Kalau kita yang Allah Ta'ala beri kita dapat pergi ke masjid ini, yang berulang alik pergi ke
masjid. Kalau kita dapat tahu jiran kita, kawan kita, anak beranak kita yang ada bermusuhan dengan ibu bapa, maka hendaklah seseorang itu memberitahu kepadanya, jangan kamu bermusuhan dengan ibu bapa, nanti terhalang fadilat Ramadan yang kamu kerjakan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita, moga-moga Allah Ta'ala mengasihi kita, dan jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah, dan berazam kita bersungguh-sungguh kita akan cuba mempertingkatkan amal ibadat kepada Allah, dan kita mohon ampun kepada Allah agar Allah memaafkan segala kesalahan kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.